Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 12, yaitu saya Hazika Nur Syahira binti Joseph C20E0998 bersama rekan-rekan saya yaitu Sarinawati binti Arifin C20E1414, Muhammad Asyafiq bin Nul Hasan C20E1060, Friendly Gesul Mukhoi C20E0988 dan Nur Hizati binti Bilhuda C20E1316. Dan hari ini kami akan membentangkan tentang tamadun Melayu di bawah tajuk pengaruh Islam di alam Melayu. Seterusnya saya memberikan pembentangan seterusnya kepada rekan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asyafiq bin Nul Hasan, metrik di 20E1060. Kali ini saya akan membentangkan pasal pengenalan dan permasalahan kajian. Baik, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu telah menganut pahaman animisme dan sebagian daripada mereka adalah penganut kepercayaan animisme yang sangat kuat. Selain itu, masyarakat Melayu juga mengamalkan kebudayaan Hindu-Buddha dan menggunakan bahasa Sanskrit kuno. Pada awalnya, masyarakat di tanah Melayu telah dipengaruhi oleh pahaman animisme dan Hindu-Buddha untuk menjalankan corak kehidupan mereka yang berasaskan upacara-upacara tertentu dan sekaligus mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat Melayu pada ketika itu. Namun begitu, setelah kedatangan Islam ke tanah Melayu, terdapat setengah masyarakat yang tertarik dengan pahaman Islam. Keadaan ini berlaku disebabkan konsep tauhid yang menafikan kewujudan Tuhan yang banyak dan konsep keesaan Tuhan yang luas. Sejak kedatangan Islam ke tanah Melayu, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang pernah diamalkan dan didapati bertentangan dengan ajaran Islam telah ditinggalkan secara beransur-ansur. Kedatangan Islam ke alam Melayu dipercayai pada abad ke-7 Masihi. Terdapat dua tahap penyebaran Islam ke tanah Melayu, yaitu tahap kedatangan atau ketibaan Islam dan tahap perkembangan Islam. Seterusnya, Islam semakin berkembang dengan pesat disebabkan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam seperti Pasai dan Parlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-15. Selain itu, terdapat juga beberapa aspek yang menyebabkan agama Islam semakin berkembang ke alam Melayu. Antaranya ialah kewujudan sistem politik dan pentadbiran, sistem undang-undang yang berdasarkan Al-Quran, sistem ekonomi, bahasa, dan tulisan Jawi. Selain itu, terdapat beberapa teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Namun begitu, kewujudan teori tersebut adalah disebabkan ahli sejarawan telah berselisih pandangan tentang tarikh kedatangan Islam ke alam Melayu. Sesetengah ahli sejarawan mengatakan Islam datang ke alam Melayu sebelum Masihi, dan ada juga yang mengatakan pada abad ke-7 Masihi, yaitu di zaman Rasulullah. Ahli-ahli ini juga berselisih pandangan tentang asal-usul kedatangan Islam ke alam Melayu. Antara teori-teori tersebut adalah teori dari Arab, teori dari Cina, dan teori dari India. Untuk penyataan masalah kajian, penyataan masalah merupakan satu deskripsi penulisan yang mempersembahkan atau mengetengahkan masalah kajian dalam bentuk uraian. Terdapat 3 penyataan masalah yang akan dikaji oleh pengkaji dalam kajian ini. Pertama, kajian ini dibuat untuk memahami cara hidup kaum Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Berdasarkan permasalahan ini, pengkaji bertindak untuk mengkaji faktor-faktor kedatangan Islam ke alam Melayu. Selain itu, terdapat kecanggahan dalam penyelidikan tertentu tentang asal-usul kedatangan Islam ke alam Melayu. Sebagai contoh, kedatangan Islam dari Arab
Cina, dan dari India yang pernah dikaji oleh sejarawan. Maka pengkaji bertindak untuk mengkaji sejauh manakah kajian tentang kedatangan Islam ke alam Melayu. Kajian ini akan membantu untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Di samping itu, peringkat perkembangan dan penyebaran agama Islam di alam Melayu membawa pengkaji untuk mengkaji kesan-kesan terhadap kedatangan Islam ke alam Melayu. Kajian ini akan memberikan pembaruan terhadap masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurizati binti Bilhuda dan nomor CAT matrik saya adalah CWA1316. Di sini saya akan membentangkan tentang persoalan kajian. Kumpulan kami mempunyai 3 persoalan kajian yang akan dibentangkan. So, yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimanakah faktor-faktor kedatangan Islam ke alam Melayu mempengaruhi budaya adat Islam dan selepas kedatangan Islam. Persoalan yang kedua adalah apakah perbezaan tentang teori kedatangan Islam ke alam Melayu oleh penyelidik sebelum ini. Persoalan yang ketiga adalah apakah kesan terhadap kedatangan Islam ke alam Melayu sehingga kini. Selain itu, saya juga akan membentangkan berkaitan dengan objektif kajian. Di sini kami mempunyai 3 objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti faktor-faktor kedatangan Islam ke alam Melayu. Yang kedua adalah mengkaji teori-teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Dan objektif yang terakhir adalah berkaitan dengan kesan kedatangan Islam ke alam Melayu. Itu saja daripada saya. Nama saya Sarinawati binti Arifin. Nomor matrik saya C20E1414. Tajuk kajian ini merupakan bidang kajian yang luas untuk dikaji oleh para pengkaji. Oleh itu, kajian yang dilakukan oleh para pengkaji hanya terbatas kepada pengaruh Islam yang berkaitan dengan tamadun Melayu. Hanya terbatas kepada pengaruh Islam yang berkaitan dengan tamadun Melayu. Terdapat banyak teori yang boleh dikenal pasti mengenai tajuk tamadun Melayu pengaruh Islam ini. Namun, para pengkaji hanya menggunakan beberapa daripada teori tersebut. Para pengkaji juga hanya menggunakan beberapa buah buku panduan, walaupun terdapat banyak buku yang boleh digunakan dan dijadikan panduan dalam kajian ini. Selain itu, para pengkaji juga hanya mengkaji beberapa bab yang terdapat dalam setiap buku-buku yang digunakan dalam kajian ini. Oleh itu, batasan kajian kami adalah hanya terbatas dalam pemilihan buku-buku kajian dan juga hanya terbatas dalam pemilihan bab. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi kajian. Tujuan penyediaan metodologi kajian ini adalah untuk menghubung-kaitkan persoalan dan objektif dengan hasil kajian. Beberapa kaedah penyelidikan telah digunakan oleh para pengkaji semasa mengkaji kajian berkaitan dengan tajuk tamadun Melayu pengaruh Islam ini. Kaedah penyelidikan yang pertama ialah menggunakan kaedah kepustakaan. Melalui kaedah ini, para pengkaji akan mendapat maklumat berdasarkan buku-buku rujukan di perpustakaan agar memperolehi lebih banyak maklumat mengenai tajuk yang dilakukan. Kaedah yang seterusnya pula ialah kaedah pembacaan dan pemerhatian. Para pengkaji mendapat banyak maklumat mengenai tajuk kajian yang dikaji melalui kaedah ini. Sebagai contoh, pembacaan dan pemerhatian melalui internet dan berbagai lagi platform yang mulai dipercayai isi kandungannya. Halo, nama saya Pandini Semoga dan saya memegang nomor matrik C20E988 dan saya ingin membentangkan analisis kajian yaitu faktor dan teori. Dalam faktor ini terdapat 5, yaitu perdagangan, perkawinan, penaklukan, terdakwa dan sokongan pemerintah. Itu pertama perdagangan. Mereka telah menumpukan kegiatan perdagangan di rantau sejak abad ke-8 hingga 9. Antara pedagang dari Arab, India dan Parsi. Dan antara pedagang dan pendakwa yang berjasa dalam mengislamkan ke alam Melayu ialah Syekh Abdullah Arif
Syekh Malik Ibrahim, Syekh Ismail Moka, dan sebagainya. Dalam perkawinan telah menarik minat kepada para pembesar tempatan untuk menerima Islam. Tersebar melalui perkawinan antara raja dan putri bayanan negara yang dikenal sebagai perkawinan sahsiah. Umpamanya perkawinan Putri Pasai dengan Megat Iskandar Shah yang menyebabkan Islam tersebar di Melaka. Yang ketiga, penaklukan. Penaklukan yang dimaksudkan oleh sebuah negara atas daerah lain. Contohnya dengan adanya sebuah empayar terbesar seperti Kerajaan Aceh pada abad ke-17 di Asia Tenggara, maka ia mudah untuk menakluk hingga di Sumatera dan Tanah Melayu. Dalam pendakwa, tidak dinafikan kehadiran pendakwa telah menarik minat masyarakat tempatan dalam alam Melayu disebabkan sifat kemuliaan dan kepribadian yang dimiliki mereka telah serta menjauhkan diri daripada perbuatan terkutuk. Contohnya ahli pendakwa tasawuf dan sufi, dan terakhir ialah sokongan pemerintah. Menurut kajian, para sultan telah menarik ulama-ulama untuk menjadi tenaga pengajar di wilayah serta menjadi penasihat dalam negara dalam hal-hal keagamaan. Contohnya Sultan Alauddin Shah, yaitu Sultan Melaka ke-7, adalah salah satu bukti peranan pemerintah dalam penyebaran Islam ke alam Melayu. Dalam teori terdapat 4, yaitu Arab, India, China, dan Champa. Teori Arab. Menurut teori Dr. O.W. Walter bahwa berpendapat Islamiyah datang melalui jalan laut. Ia adalah perdagangan antara Arab dan China melalui kawasan Asia Tenggara. Di zaman Umar Abdul Aziz, yaitu Raja Sriwijaya ataupun Dewarjama, dikatakan telah memeluk Islam. Buktinya dalam koleksi Jenderal Abdul Qadir di Museum Spanyol di Madrid. Dalam teori India, tokoh bernama Snok Hargroni berpendapat bahwa Asia Tenggara senantiasa tertumpu dengan India untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan perniagaan berbanding Arab dan Parsi. Oleh itu, penerimaan Islam di Melayu adalah lanjutan setelah penerimaan India. Dalam China, sejarah dinasti Song tercatat bahwa Islam telah berkembang di sepanjang pantai laut China pada tahun 977 Masehi, yang membuktikan bahwa Islam sampai di China dan ditemukan di satu papan lukisan di Masjid Sung Fo pada 142 Masehi. Oleh itu, kedatangan Islam ke Melayu adalah dari China disebabkan mereka telah memeluk Islam terlebih dahulu. Dalam teori Champa, S.Q. Patimi menyebut kewujudan kerajaan Bani Champa yang dianggap sebagai pelarian Syiah alamiah dari Damsyik. Mereka kemudian melarikan diri ke Mekah dan di Aceh setelah diserang oleh kerajaan Aman. Ujian ini diperkuatkan lagi dengan penemuan satu bersurat di Terengganu 1303 Masehi yang disamakan dengan batu nisan di Champa Selatan. Oke, seterusnya saya Hazika Nur Syahira binti Joseph C20E0998 akan membentangkan analisis terakhir dalam kajian ini, yaitu kesan-kesan kedatangan Islam ke alam Melayu. Terdapat 4 kesan kedatangan Islam ke alam Melayu, yaitu dalam aspek politik dan pemerintahan, aspek perundangan, aspek ekonomi, dan terakhir yaitu aspek sosial. Dalam aspek politik dan pemerintahan, kedatangan Islam ke alam Melayu telah mengubah masyarakat Islam di alam Melayu daripada beragama Hindu Buddha kepada berakidah Islam, yaitu bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah mewujudkan kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang berpunca dari gerakan dakwah Islamiyah dan mubalik-mubalik dan ulama yang datang ke rantau ini. Islam memperkenalkan konsep sultan untuk menggantikan konsep dewa raja. Konsep dewa raja ini yaitu bermaksud bayangan Tuhan yang dipengaruhi oleh budaya Hindu sebelum ini. Namun raja tidak lagi dilihat sebagai bayangan Tuhan di dunia setelah kedatangan Islam. Sebaliknya, sultan adalah pemerintah yang diamanahkan untuk membawa keadilan dan kemakmuran kepada rakyatnya. Seterusnya dalam aspek perundangan. Dalam aspek perundangan,
kedatangan Islam turut mempengaruhi pemakaian undang-undang tempatan, di mana undang-undang syariah telah menjadi sebahagian undang-undang yang dikuatkuasakan di samping pemakaian undang-undang adat yang sedia ada. Kerajaan Islam Melaka telah menguatkuasakan undang-undang syariah mengikut mazhab Syafi'i yang memainkan peranan utama dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan penduduk di Nusantara, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perwarisan, undang-undang muamalah, perkahwinan, dan hukuman terhadap orang yang bersalah. Misalnya undang-undang hukum kanun Melaka, iaitu undang-undang negeri, di mana ia merangkumi undang-undang jenayah, muamalat, munakahat, dan sebagainya. Bentuk hukuman pula dalam undang-undang hukum kanun Melaka ini seperti hukum kisas, hukum hudud bagi kesalahan zina, mencuri, hukum diat, dan hukum taksir. Manakala dalam undang-undang hukum ke Laut Melaka pula, ianya berkaitan dengan peraturan perlayaran dan perniagaan, kesalahan jenayah perdagangan, serta bidang kuasa nakoda kapal. Seterusnya dalam aspek ekonomi. Setelah kedatangan Islam, kegiatan perdagangan lebih rancak dan aktif daripada sebelum ini. Contohnya, munculnya pasar-pasar dan kota-kota, dan penggunaan mata wang telah digunakan dalam urusan jual beli, sekaligus memberikan impak kepada pertambahan perdagangan asing di alam Melayu. Penggunaan mata wang lebih baik dan menyenangkan dalam urusan perdagangan. Penekanan diberikan terhadap konsep keuntungan, di mana keuntungan yang diperolehi adalah untuk dunia dan akhirat. Tambahan pula, terdapat larangan menjual barangan yang haram seperti arak dan anjing. Manakala, hutang pula haruslah dicatatkan dengan disaksikan oleh 2 orang lelaki Islam. Selain itu, Islam juga memperkenalkan institusi zakat, sistem timbang ukur, sedekah, kafarah, wakaf, dan baitul mal yang merupakan fenomena baru dalam masyarakat di alam Melayu. Baitul mal ini berfungsi sebagai perbendaharaan negara dan hasilnya diperoleh daripada zakat dan sedekah. Seterusnya iaitu aspek sosial. Kedatangan Islam ini telah mengubah aspek sosial dan kemasyarakatan di alam Melayu, di mana ia telah membawa konsep persamaan taraf dan konsep keadilan. Unsur kasta sebelum ini semakin terhagis dan digantikan dengan sistem keadilan dan persamaan dalam kalangan insan. Kedatangan Islam ini juga telah menghapuskan sistem kedaerahan, perkauman, dan keturunan. Islam telah menyatukan umatnya dengan ikatan yang sama, di mana setiap individu yang beriman dan menerima Islam adalah dianggap bersaudara. Islam membentuk sistem kekeluargaan yang teratur, dapat melahirkan generasi yang soleh, berguna kepada agama dan negaranya. Seterusnya iaitu aspek sosial. Kedatangan Islam ini telah mengubah aspek sosial dan kemasyarakatan di alam Melayu, di mana ia telah membawa konsep persamaan taraf dan konsep keadilan. Unsur kasta sebelum ini semakin terhagis dan digantikan dengan sistem keadilan dan persamaan dalam kalangan insan. Kedatangan Islam ini juga telah menghapuskan sistem kedaerahan, perkauman, dan keturunan. Islam telah menyatukan umatnya dengan ikatan yang sama, di mana setiap individu yang beriman dan menerima Islam adalah dianggap bersaudara. Islam membentuk sistem kekeluargaan yang teratur, dapat melahirkan generasi yang soleh, berguna kepada agama dan negaranya. Kesimpulannya, orang Melayu yang bertapak di Asia Tenggara merupakan masyarakat yang telah membina tamadun Melayu dan menerima kedatangan Islam. Namun begitu, teori tentang penyebaran pertama, tarikh dan masa kedatangan agama Islam ke alam Melayu masih tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Tidak dinafikan bahawa Islam yang sampai ke alam Melayu itu adalah berasal dari tanah Arab. Namun, terdapat ramai sarjana yang mengemukakan pendapat masing-masing tentang laluan kedatangan Islam itu, sama ada terus dari tanah Arab atau melalui China dan India terlebih dahulu. Selepas kedatangan Islam ke alam Melayu, masyarakat mula mengamalkan sosial dan budaya Islam dalam menjalani kehidupan seharian. Buktinya, kita dapat melihat masyarakat Melayu pada hari ini menganuti dan mengamalkan cara hidup sebagai seorang Islam. Agama Islam telah membawa banyak perubahan positif
dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Melayu sehingga ke hari ini. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami, kumpulan 12, dan kami mengharapkan pembentangan ini akan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kepada para pendengar. Sekian, terima kasih.